Siapa yang mengancam Melayu Islam? Ketika cuba menjustifikasi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020, gerombolan perampas kuasa ini berkata mereka melakukannya kerana ketika di zaman Pakatan Harapan Islam terancam, Melayu terancam dan institusi istana terancam. Untuk memperlihatkan dakwaan itu benar, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang membawa cerita karut bahawa Pakatan Harapan mahu merungkai Perlembagaan Persekutuan. Seolah-olah tidak puas dengan segala macam tomahan terhadap Pakatan Harapan, beliau menambah lagi perisa kepada fitnah tersebut. Ketika menyampaikan ucapan pada konvensyen PN di Maib Serdang baru-baru ini, beliau mendakwa kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang gopoh serta ibarat mi segera yang tidak masak lalu terpaksa ia dijatuhkan. Sedangkan seluruh dunia tahu instant government atau kerajaan segera adalah yang dibentuk tidak melalui proses demokrasi tetapi melalui coup d'etat atau rampasan kuasa. Di negara ini, kerajaan segera itu mereka gelar Kerajaan Perikatan Nasional. Ia digelar oleh pembangkang sebagai kerajaan tebuk atap kerana itulah istilah yang pernah disebut oleh Abdul Hadi yang kini tidak diakuinya. Tidak kira sama ada tiada darah yang tumpah, ia tetap satu pembentukan kerajaan yang segera tanpa manifesto dan tanpa mandat rakyat. Malangnya setelah PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan di Malaysia, masih ada puak LGBT Muhammad Sajjad dapat lari ke Australia, bangkit menunaikan umrah seperti lelaki, perempuan pelawak menanggalkan hijab di hadapan khalayak ramai, judi menjadi 22 kali setelah diturunkan oleh Pakatan Harapan kepada 8 kali. Kita juga disajikan dengan berita agamawan meliwat anak didiknya. Ada juga yang merogoh remaja di bawah umur. Dalam pada itu, kilang arak masih wujud, malah ada keluaran arak baharu dengan jenama timah. Oktoberfest masih berjalan, kasino di Genting Highland masih beroperasi. Hari ini konsert yang membawa budaya kuning dari luar negara timur dan barat dijemput datang ke negara ini. Istana Kelantan pula difitnah kononnya melarang Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan suaminya Datuk Zamarin Ibrahim daripada menjejakkan kaki di sana. Pendeknya, semua yang mengancam Melayu Islam telah lengkap daripada isu moral rakyat termasuk para agamawan sehingga penghinaan terhadap istana. Mereka cuba menutup kebejatan dengan naratif bahawa selama 22 bulan Pakatan Harapan memerintah rakyat merasa perit. Sedangkan sejarah mencatatkan hanya di zaman Perikatan Nasional memerintah ada rakyat yang mengangkat bendera putih kerana perut yang keperitan meminta makanan. Kalau Allah hendak menunjukkan bagaimana jahatnya sesuatu gerombolan itu, dengan mudah dia melakukannya. Jom kita lihat contohnya. Hari ini, Mahkamah Session Kota Baru memutuskan menolak kes tuntutan fitnah oleh ahli jawatan kuasa PAS Pusat Ahmad Dusuki Abdul Rani terhadap Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan atau Jeming Hassan. Saman fitnah ini dikemukakan Dusuki berhubung satu video yang dimuat naik oleh Hazmi menuntut permohonan maaf daripada Dusuki kerana memfitnah aset tamu haji dijual kepada orang bukan Islam ketika Pakatan Harapan memerintah sebelum ini. Hakim Tuan Zaman Muhammad Nur mendapati bahawa video Hazmi bukan satu fitnah kerana terbukti aset tamu haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Ia satu fitnah terhadap Pakatan Harapan. Hakim juga mendapati pembelaan common law yang dibangkitkan termasuk justification fair comment dan qualified privilege sebagai ahli politik telah dibuktikan oleh Hazmi. Dengan kemenangan ini, Dusuki diperintahkan membayar kos sebanyak RM10,000 kepada Hazmi. Pemimpin PAS berbicara seolah-olah fitnah itu tidak mengancam Islam. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang dikatakan sebagai kawan baik Abdul Hadi baru sahaja dimasukkan ke penjara kerana Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta dalam kes penyelewengan dana bernilai RM42 juta. Tidak kedengaran PAS menegur ungkapan cash is king dan malu apa bosku yang dipromosi Najib seolah-olah budaya rasuah itu tidak memalukan. Presiden PAS menulis panjang lebar tentang dosa rasuah sambil memetik surah Al-Baqarah ayat 188 yang maksudnya, dan janganlah sebahagian daripada kalian memakan atau mengambil harta sebahagian orang lain antara kalian dengan jalan yang batil, salah dan haram, dan janganlah pula kalian menghulurkan harta kalian memberi rasuah kepada pihak yang mengendalikan hukuman pemerintah yang berkuasa dan para hakim supaya kalian dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui akan salahnya perbuatan itu. Namun, Abdul Hadi sendiri gagal menjelaskan tentang dakwaan Claire Russell Brown bahawa PAS menerima RM90 juta daripada UMNO.
Punca yang terbesar adalah yang bagi awak RM90 juta Haji Hadi, rasuah yang menyebabkan kamu tiba-tiba nak jadi kawan dengan UMNO, ujar pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad baru-baru ini. Seolah-olah rasuah itu juga tidak mengancam Islam. Hari ini, para pemimpin PAS sibuk mahu meneruskan agenda muafakat nasional bersama UMNO yang dikuasai gerombolan kleptokrat sambil berteriak, PAS tolak kerjasama dengan PH. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Orang tak hendak, PH pun tak ingin. Seperti yang dinyatakan oleh pemimpin Pakatan Harapan sebelum ini, Pakatan Harapan tidak akan bekerjasama dengan pengkhianat dan yang bersekongkol dengannya, walaupun mereka kononnya memperjuangkan Melayu Islam. Pakatan Harapan dari sejak ia ditubuhkan menentang rasuah dan segala bentuk penyelewengan. Pemimpin PAS, janganlah perasan. Kalian bercakaplah dengan cermin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.